Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Betul tak dekat surau ni? Saya lagi silap pula. Betul. Saya untuk sana. Saya share. Kan dia. Saya share dekat page Ustazah Nunisat. Baik, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, suara pun tak ada lagi. Alhamdulillah, apa khabar semua perempuan yang saya muliakan? Semoga dalam keadaan baik. Siapa yang dah ada dengan kita, boleh tak komen suara clear ke tak clear? Suara elok ke tak elok? Maksudnya dengar dengan jelas ke tak dengar dengan jelas? Assalamualaikum Ustazah. Salam dari Pati Jating, Indonesia. Jauh daripada Indonesia. Masya Allah, tabarakallah. Okey, hari ni perempuan, tuan-tuan dimuliakan, saya ada lain sikit nak apa? Kita sebelum ni kita cerita tentang 50 kaedah Al-Quran dan insya-Allah untuk kuliah akan datang saya akan sambung. Cuma untuk hari ni kita pause sekejap 50 kaedah dalam Al-Quran. Sebab apa? Sebab saya terjumpa dengan satu bacaan saya ni yang menyebabkan saya rasa macam saya kena share hari ni dengan tuan-tuan dan perempuan. Okey, so daripada page Surau An-Nur, juga daripada page Ustazah Nuni mungkin, tapi mungkin ramai lagi yang tak masuk. Tapi tak apa, yang penting kita teruskan sahaja. Kita teruskan berapa orang pun tak apa kan. Hari ni tak ramai. So hari ni saya tak ambil daripada buku 50 kaedah Al-Quran untuk jiwa dan kehidupan. Sebab baru ni saya baca satu buku. Saya nak share dengan tuan-tuan dan perempuan apa yang ada dalam buku ini, iaitu buku Tibbul Qulub, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. So yang ni yang kita nak baca sekejap ataupun kita nak share sekejap, dan insya-Allah akan datang kita akan sambung balik dengan 50 kaedah dalam Al-Quran. Okey, so maksudnya minggu 2 bulan depan insya-Allah ada rezeki, kita akan sambung balik perbincangan kita tentang 50 kaedah dalam Al-Quran untuk jiwa dan kehidupan. Cuma hari ni sepantas yang mampu saya nak share dengan rakan-rakan berkaitan dengan 5 perkara yang merosakkan hati. Sebab tu saya kata, kalau ikut mula-mula tu,
kita nak habiskan lah. Kita nak habiskan buku maksudnya kita nak sambung lah. Kita nak sambung 50 kaedah Al-Quran untuk jiwa dan kehidupan. Tapi untuk kali ni saya nak pause sekejap sebab saya jumpa satu perkara yang sangat menyentak jiwa bila saya baca, iaitu bila saya baca Tibbul Qulub, Klinik Penyakit Hati oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi saya nak share untuk hari ni rakan-rakan 5 perkara yang merosakkan hati. 5 perkara yang merosakkan hati daripada buku Tibbul Qulub, Klinik Penyakit Hati, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Okey. So 5 perkara ini secara pantas tuan-tuan dan puan-puan, saya nak pergi yang pertama. Bila kita tengok apa merosakkan hati, lepas ni kita akan jumpa kaedah nak mengubat hati yang rosak tu macam mana. Dan hati pun ada 3 jenis. Okey, tapi yang tu bukan saya bincang hari ni. Berapa jenis hati. Jadi kemudian macam mana nak merawat hati yang dah rosak itu akan dibincangkan insya-Allah nanti. Cuma untuk hari ni saya nak bincang tentang 5 perkara yang merosakkan hati. Okey, wala'iyadzubillah, semoga Allah pelihara kita. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak yang hadir bersama dengan kita. Juga Siti Hajar Ahmad, Ar-Rasmil. Okey. Daripada mana? Okey, sekejap. Raya Ali, Siti Hajar Ahmad, Surau An-Nur itu sendiri, Masya Allah, Tabarakallah. Daripada Syamsiyah Saleh juga. Surau An-Nur ini lain ni. Kita pun nama Surau An-Nur juga kan. Okey, Alhamdulillah. Puan-puan bantu untuk kita share ataupun yang sama Surah An-Nur. Bantu untuk share, like dan komen. Baik, jom kita pergi tengok 5 perkara yang merosakkan hati. Apa dia? Supaya kita perbaiki sekiranya kita dah ada penyakit ini ataupun penyebab kepada kerosakan hati ini. Atau kalau kita tak ada atau kita masih tidak ada, maka berusaha untuk jauhi 5 perkara ini kerana 5 perkara ini merosakkan hati. Saya ringkaskan penerangannya. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, perkara yang merosakkan hati adalah banyak berinteraksi ataupun terlalu sering bergaul. Sebab apa? Sebab bila terlampau banyak bergaul, bila terlampau banyak berinteraksi, bila terlampau banyak berkomunikasi, bila kita terlampau banyak bergaul, banyak bersembang, mungkin boleh jadi banyak merapu, mungkin boleh jadi banyak mengumpat, mungkin boleh jadi banyak mengaibkan orang, mungkin boleh jadi banyak cerita pasal perihal orang. Itu adalah antara kesan daripada terlampau banyak berinteraksi, terlampau banyak bergaul, terlampau banyak bersembang, terlampau banyak berkomunikasi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pilih circle yang sepatutnya kita duduk. Kawan kita tak ramai tak apa, kita jarang-jarang berinteraksi tak apa, kita jarang-jarang berkomunikasi tak apa. Yang penting adalah kita duduk dalam circle yang betul. Kita bergaul dengan orang yang tepat. Kita berkawan dengan orang yang baik. Kita berinteraksi dengan orang yang bagus. Maksudnya apa? Limitkan ataupun bataskan, hadkan pergaulan kita, interaksi kita dengan orang, kita sembang dengan orang. Pilih dengan siapa yang sepatutnya kita bergaul. Ambil tahu kenapa kita kena bergaul dengan kawan ni, kenapa kita tak bergaul dengan kawan ni. Okey? Jauhi pergaulan,
jauhi interaksi yang macam saya sebut tadi. Ya, banyak sembang benda yang lara, benda yang sia-sia, benda yang tak ada manfaat, benda yang tidak ada faedah, benda yang bila kita kawan, kita berjumpa, kita bergaul akan bawa kita kepada umpat keji, cakap pasal orang, mengaibkan orang, bermusuh, ya, lalai, berlumba nak tunjuk siapa lagi terror, siapa lagi banyak, siapa lagi bagus, kita sombong dan sebagainya. Maka tuan-tuan perempuan diringkaskan, perkara pertama yang merosakkan hati adalah terlalu sering bergaul ataupun terlalu banyak berinteraksi, banyak sangat berkomunikasi, banyak sangat bersembang ataupun terlampau selalu engage dengan orang. Sebab kadang-kadang kita bila terlampau engage dengan orang ni, kita akan apa? Kita akan banyak sangat sembang. Baik, so berkawan dengan orang yang bawa kita balik kepada Allah Ta'ala. Ya, saling berkasih sayang, saling kasih mengasihi, saling tolong menolong, saling mengingatkan apa tujuan kita hidup atas muka bumi. Pilih kawan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun sampai sekarang, kalau kita pesan ke anak-anak kita bila pergi sekolah, bila pergi universiti kan, kita pesan pilih kawan yang elok, pilih kawan yang elok. Kita pun kena pilih kawan yang elok walaupun usia kita dah dewasa ataupun dah lanjut. Ya, duduklah dengan orang yang soleh, yang beramal soleh, orang yang beramal dengan ilmu yang sahih, supaya kita juga dapat tempias dia. So, yang pertama tuan-tuan puan-puan, perkara yang merosakkan hati adalah terlalu banyak bergaul atau sering berinteraksi, banyak bersembang, terlampau banyak engage dengan orang, sebab kadang-kadang benda tu melalaikan kita, menyebabkan kita bercakap benda yang tak baik. Jadi berhati-hati. Baik. Yang kedua, tuan-tuan perempuan, saya pergi secara pantas. Angan-angan yang tak berkesudahan. Ya, terlampau banyak angan-angan, terlampau banyak cita-cita, terlampau banyak impian. Dan impian, angan-angan tu tak berkesudahan. Sentiasa duk berangan aja-ajanya. Ini kata Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam Tibbul Qulub, klinik ataupun terjemahan dia klinik penyakit hati. Ini adalah perkara kedua yang merosakkan hati. Sebab apa? Ya, bila kita banyak sangat angan-angan, yang pertama tuan-tuan perempuan, kita asyik banyak duduk kosong dan berangan-angan. Ya, betul kadang-kadang kita katakan tak salah berangan-angan kan percuma kan, kita pun duduk berangan-angan, tak salah berangan kan percuma, betul berangan-angan ataupun angan-angan tu percuma je, tak ada modal pun kena keluarkan. Tapi jangan lupa sebenarnya ada modal. Ya, kalau melampau, keterlaluan, asyik berangan akan buang masa. Tengok benda ni berangan, ya, dia duk habis masa dengan lalai berangan-angan, membina impian. Tu yang pertama, melalaikan dia, merugikan masa dia, menghabiskan masa dia dengan angan-angan yang tak berkesudahan. Dan daripada angan-angan itu membuatkan kita pula sentiasa duk nak capai angan-angan kita tu. Sentiasa melekakan kita untuk capai dunia. Tak settle lagi. Berangan nak jadi orang besar, orang yang ada pangkat jawatan. Ulun kerja sampai kita capai benda tu. Berangan-angan nak kaya. Berangan-angan nak pengikut ataupun followers. Ya, berangan-angan dengan harta benda, duit kupang. Berangan-angan dengan manusia, wanita yang cantik ataupun lelaki yang saya katakan orang kata apa, handsome, tampan. Angan-angan terlampau banyak memenuhi hidup kita, tuan-tuan dan perempuan, menyebabkan kita menghabiskan masa asyik berangan saja, dan kita akan menghabiskan masa untuk mencapai ataupun fulfill angan-angan kita itu, cita-cita dunia kita itu yang tak berkesudahan. Dan manusia ni inilah aja dia.
Terlampau banyak angan-angan. Betul tak tuan-tuan perempuan? Saya tengok pada diri saya dan kita semua. Bukan tak boleh berimpian, tetapi pastikan impian kita tu tak membuatkan kita sehingga lalai, sehingga menghabiskan masa untuk berangan berimpian, melakar strategi, asyik nak capai sahaja impian dunia. Yang paling penting adalah kena ada impian ke syurga. Okey? Baik. So, cita-cita tinggi antara yang bagus adalah untuk dapatkan ilmu, untuk tambah baik amal soleh, untuk meningkatkan iman. Yang ni okey, impian ini okey. Kalau impian angan-angan keduniaan, nak banyak, nak kumpul harta lagi, nak kumpul followers lagi, ya, nak kumpul jawatan, nak naik jawatan, nak jadi orang tertinggi lagi, nak sekian-sekian, nak berlumba dengan orang, itu merosakkan hati. Tapi kalau cita-cita yang tinggi kita, nak lagi belajar ilmu, nak lagi tambah amal soleh, nak lagi meningkatkan iman, dan bukan cita-cita saja, berusaha untuk capai, insya-Allah perkara ini membantu kehidupan kita jadi lebih baik. Okey? So yang kedua tadi apa dia? Angan-angan yang tak berkesudahan. Panjang sangat angan-angan. Pada zaman kita dulu kecil-kecil, angan-angan mat jenin kan? Betul tak? Yang ketiga, perosak kepada hati kita, ataupun perkara yang merosakkan hati ialah wal'iyadzubillah, syirik. Syirik ni apa dia? Dalam arti kata lain, menduakan Allah, menyekutukan Allah. Dan zaman sekarang tuan-tuan perempuan, syirik ni banyak jenis. Zaman sekarang, ya, kalau kita tengok dulu sahaja mungkin kita belajar syirik ini, iaitu menduakan Allah dengan perkara lain. Tapi jarang kita nampak. Sebagai contoh, syirik ini juga mempertuhankan nafsu kita. Nafsu nak apa, kita follow nafsu kita. Kita follow syahwat kita. Kita tak educate, tak didik hawa nafsu kita. Benda ni tak boleh buat, benda ni jangan buat, benda ni Allah tak suka. Yang sepatutnya kita follow adalah kemahuan Allah Ta'ala. Tetapi sebaliknya, kita follow kemahuan hawa nafsu kita. Maka kat situ hati-hati tuan-tuan perempuan. Kalau kita buat macam tu, kita mempertuhankan hawa nafsu kita. Zaman sekarang, ya, mempertuhankan followers. Nak sangat followers. Mempertuhankan public figures. Kita suka dengan seseorang ni, kita suka seseorang sehingga taksub. Ia membawa kepada ta'asub, membawa kepada mengikut seseorang yang kita ta'asub tu dengan membuta tuli. Dia buat salah pun kita tetap pertahankan. Ini zaman sekarang ni, ya, syirik ataupun menduakan Allah, mempertuhankan selain Allah, ini banyak ciri dia tuan-tuan perempuan. Bukan sembah batu bata berhala sahaja semata-mata. Bukan jumpa bomoh sahaja semata-mata. Pada zaman ini saya katakan. Sebab dia ikut hawa nafsu dia. Dia ta'asub dengan orang sehingga dia follow apa yang tak sepatutnya dia follow. Itu juga boleh menyebabkan kita seolah-olah, ya, mempertuhankan sesuatu perkara lain selain Allah Ta'ala. Berhati-hati. Jadi, tapi dalam arti kata yang definisi yang kita selalu belajar, apa dia? Syirik tu adalah menduakan Allah Ta'ala. Dia mungkin percaya kepada Allah. Dia mungkin. Tetapi dalam masa yang sama, dia percaya kepada perkara-perkara yang lain juga. Dia tak bergantung sepenuhnya kepada Allah. Ini hati-hati tuan-tuan perempuan. Dan syirik inilah yang memutuskan kebahagiaan dunia dan akhirat kita sebenarnya. Betul ya? Kalau syirik di dunia, ya, dia mempertuhankan selain Allah, juga dalam masa yang sama menduakan Allah, maka terputuslah kebahagiaan di dunia. Sebab apa?
Sebab kehidupan dekat dunia pun ada banyak cabaran yang kita sepatutnya bila ada cabaran, ada kesedihan, ada kemarahan, ada kecewa, ada sedih, ada macam-macam kejatuhan, kita balik sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Tapi bila syirik, dia balik dengan Allah Ta'ala half, dia pi pula dekat orang lain, dia buat pula sihir, dia buat pula benda-benda lain. Yang ni bukan setakat boleh jadi syirik, boleh jadi lebihnya, tapi kita tak mau letak. Cuma saya nak sebut berhati-hati. Jadi kalau dia tidak bergantung sepenuhnya kepada Allah, kebahagiaan di dunia dia dah hilang, tuan-tuan dan puan-puan. Apatah lagi kebahagiaan di akhirat. Ya, sebab nak capai kebahagiaan di akhirat adalah sepenuhnya dengan amal soleh kepada Allah Ta'ala. Lawan hawa nafsu. Dan amal soleh ni, tuan-tuan dan puan-puan, alalang saya sebutkan, bukanlah kita katakan ibadah khusus sahaja, solat sahaja, puasa sahaja, aurat sahaja, bukan yang tu sahaja. Tapi yang tu memang kena jagalah. Tetapi banyak lagi kebaikan lain yang kita boleh buat. Okey, itu juga amal soleh. Okey. Maka solution kita sepatutnya dalam situasi ketiga adalah beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Jangan menduakan Allah. Jangan menyekutukan Allah. Jangan mempertuhankan selain Allah. Jangan ta'assub dengan seseorang sehingga kita seolah-olah menjadikan dia Tuhan. Ikut apa yang dia buat. Pertahankan kesalahan dia walaupun kita tahu tu salah. Itu hati-hati, perempuan. Ya, maka berimanlah dengan Allah sebenar-benar iman. Yakinilah Allah dengan sebenar-benar yakin. Percayalah kepada Allah dengan sebenar-benar kepercayaan. Ya, bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah, balik kepada Allah, minta pada Allah, mohon pada Allah. Jangan pergi cari benda lain. Jangan angkat benda lain. Jangan mempertuhankan benda lain. Kerana mempertuhankan perkara lain ni, tuan-tuan dan puan-puan, bahaya dia. Ya, boleh menyebabkan kita hilang kebahagiaan dunia dan akhirat dan merosak hati kita. Kita tengah cerita tentang perkara merosakkan hati. Yang keempat, perkara yang merosakkan hati, kata Ibn Qayyim Al-Jawziyah dalam buku Tibbul Qulub, adalah apa? La hawla wa la quwata illa billah. Terlalu banyak makan. Terlalu banyak makan pun boleh merosakkan hati. Dan makanan ni pula, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak cerita dua perkara. Terlalu banyak makan, yang pertama, makanan itu sendiri. Makanan yang sumber itu haram. Ataupun makanan yang haram. Nombor 4 ni saya bahagi kepada dua, tuan-tuan perempuan. Ya, dua. Makanan itu sendiri yang haram atau makanan itu sendiri daripada sumber yang haram. Contoh, mencuri, merompak, ambil orang punya. Hati-hati. Kan? Terlalu banyak makan ini sama ada makan yang haram atau makan dari sumber yang haram. Jadi hati-hati, perempuan. Kita mungkin tak ada dalam golongan pertama, insya-Allah kita Muslim, kita mukmin, kita tak makan benda-benda yang diharamkan oleh Allah. Berhati-hati. Tapi kena hati-hati juga sebab zaman sekarang ni banyak makanan yang trend, terlampau banyak trend. Kita pun tak tahu. Jangan ikut-ikut je orang makan, kita makan. Semak dahulu, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita makan, apa yang masuk dalam mulut kita. Dan juga, tuan-tuan dan puan-puan, daripada sumber apa? Halal ke haram? Mungkin makanan kita makan tu makanan yang secara asasnya halal, tetapi bagaimana sumbernya? Bagaimana sumber dia? Raw material dia, contoh kita sebutkan. Okey? So, keberkatan dalam kerja kita buat kerja, kita kerja office, kita buat bisnes dan sebagainya, keberkatan.
Itu nombor 1 dalam bab makan. Yang kedua, yang lebih fokus kepada terlalu banyak makan ini adalah makan, mungkin makan benda yang halal, tetapi makan terlalu banyak, makan berlebihan sehingga mengakibatkan keterlaluan kenyang. Kenyang yang keterlaluan. Sebab dia ada efek dia, tuan-tuan dan puan-puan. Bila terlampau banyak makan, terlalu kenyang, akan menyebabkan kita malas beramal. Berat anggota badan kita nak beramal, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab banyak makan, banyak minum. Kan disebutkan dalam buku ni. Barang siapa yang banyak makan, maka dia akan banyak minum. Dan banyak makan, banyak minum sehingga banyak tidur. Betul lah, dah kenyang. Betul kan? Kita dah kenyang, kadang mengantuk dah. Banyak makan, banyak minum, banyak tidur. Banyak tidur akan mengakibatkan banyak rugi. Sebab apa? Sebab banyak spend masa kepada tidur tu. Ya, pagi dah tidur lama, tengah hari tidur lagi. Tidur qailulah tak apalah, sekejap. Ya, kalau tidur yang lama, malam tidur lagi. Banyak makan, barang siapa banyak makan, dituliskan dalam buku ini, barang siapa banyak makan, banyak minumnya. Dah banyak minumnya, banyak pula tidurnya. Banyak tidurnya, berat anggota badannya. Malas dia beramal. Banyaklah rugi dia. Banyaklah buang masa dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pesanan untuk saya dan kita semua. Yang pertama, makanlah makanan yang halal dan berkat. Halal dan tayyibah. Makanan itu sendiri makanan yang halal, baik. Yang kedua, makanlah makanan daripada sumber yang halal. Perhatikan raja buat kita, tuan-tuan dan puan-puan. Okey? Makanlah juga dengan kadar yang sederhana. Ya, bukan ikut hawa nafsu kita. Kita dah kenyang, tapi sebab benda ni sedap, kita makan lagi. Kita makan lagi. Kita dah dalam keadaan yang melampau, dah kenyang, tapi tak boleh tolak lah. Tengok tu teringin, makan lagi. Berhati-hati tuan-tuan dan puan-puan, saya pesan pada diri saya dan kita semua. Ya, terlalu banyak makan akan merosakkan hati. Dan yang kelima, yang terakhir, terlalu banyak tidur. Saya pesan pada diri saya dan kita semua. Terlalu banyak tidur akan menyebabkan hati mati. Badan berat. Badan berat ni bukanlah bertambah berat kilogram kita semata-mata, tuan-tuan dan puan. Kita rasa berat, kita malas nak beribadah. Peringatan untuk saya. Bila banyak tidur, badan berat, lesu, kita nak bangun buat kerja, nak beramal soleh, beramal ibadah akan jadi berat. Akan malas. Banyak buang waktu, tidur banyak ni pun. Dan mengakibatkan lalai dan malas. Maka tidurlah pada saat yang diperlukan. Ngantuk sangat-sangat, tak apalah, bolehlah tidur. Contoh orang musafir, kan dia nak musafir malam, dia perlukan rehat sekejap pada petang. Tidurlah sekejap untuk ambil bekalan. Ataupun penat sangat, ataupun mengantuk sangat, ya tidurlah di awal malam. Kita tidur semalam yang baru bangun pagi ni, bangunlah awal. Tidur tengah hari sikit, ambil sunnah Nabi SAW. Tidur yang diperlukan. Jangan berlebihan tidur. Jangan pula juga berkurangan tidur. Beri hak pada badan. Berikan hak pada badan kita. Dia perlu rehat, dia dah letih, dia dah penat, berikan hak tersebut. Supaya apa? Supaya kita dalam keadaan sihat, masih bersemangat untuk terus sambung amal ibadah kita. So, kena bagi pada hak dia. Tak boleh kurang sangat juga dan tak boleh lebih sangat juga. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak habiskan lebih kurang 40 minit kita bersiaran berkuliah ini.
Ringkasannya, hari ini kita belajar tentang 5 perkara yang merosakkan hati. Apa dia? Yang pertama, perkara yang merosakkan hati adalah banyak berinteraksi ataupun terlalu sering bergaul. Terlalu sering bergaul, terlalu banyak berinteraksi, terlalu banyak berkomunikasi. Boleh banyak salah, boleh banyak perkataan, lagi banyak cakap, lagi banyak silap kan? Untuk saya dan kita semua juga. Terlalu banyak bergaul, berinteraksi dengan orang juga kadang-kadang akan menyebabkan ada pergaulan yang toksik. Ya, pilih circle yang baik, circle yang bawa kita balik pada Allah, bukan circle yang banyak mengumpat, banyak mengaibkan, banyak cakap benda-benda yang lalai dan tidak berfaedah. Pilih circle kita, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, kurangkan interaksi, kurangkan bergaul. Bukan kata tak boleh berkawan, boleh, tapi pilih yang sepatutnya kita bergaul. Yang kedua tadi kita katakan tenggelam dalam angan-angan ataupun angan-angan yang sangat panjang. Berangan aja kerjanya. Ataupun berangan itu kalau kerjanya asyik panjang angan-angan, boleh buang masa. Ataupun terlampau banyak angan-angan, terlampau banyak masa dia kena buat, dia kena guna untuk capai angan-angan dia, sehingga melalaikan dia daripada amal soleh untuk mencapai syurga. So, jangan banyak sangat angan-angan, jangan kejar angan-angan kita tu melampaui batas sehingga melalaikan tugas kita sebagai seorang hamba. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, bergantung pada selain Allah. Yang syirik. Ini adalah perkara yang memutuskan kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Ini perkara yang merosakkan hati kita. Bila mana kita bergantung selain daripada Allah, atau juga bergantung kepada Allah tetapi dalam masa yang sama bergantung kepada perkara lain, tak sempurna tuan-tuan dan puan-puan, tak sempurna iman kita. Maka saya pesan pada diri saya dan kita semua, minta, mohon, doa, bergantung, bersandar sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kunci kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Yang keempat tadi saya sebutkan adalah terlalu banyak makan. Maka perhatikan tuan-tuan dan puan-puan, jangan terlalu banyak makan. Makan pada kadarnya, makan pada saat yang diperlukan, berhenti bila kita terlampau kenyang. Sebelum kenyang. Jangan makan dah kalau kita terlampau kenyang. Dan makanan juga, tuan-tuan dan puan-puan, pilihlah makanan yang baik, yang halal dan baik daripada sumber yang baik juga. Okey, kerana banyak makan itu banyak minum akan membuatkan banyak minum pula akan membuatkan banyak mengantuk, banyak tidur. Bila banyak tidur, rugilah banyak. Sebab amal ibadah kita kita kurangkan dah lah. Sebab apa? Sebab badan dah berat, kita dah malas, banyak mengantuk. Dan terakhir, terlalu banyak tidur. Terlalu banyak tidur juga boleh merosakkan hati, seperti mana disebutkan dalam buku Tibbul Qulub karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini. Tidurlah pada saat yang kita perlukan. Penat sangat, mengantuk sangat, nak bermusafir, perlukan bekalan, tidurlah pada malam, pada awal malam untuk bangun pula. Dan juga tidurlah pada siang hari untuk ambil bekalan untuk bangun qiyam nanti. Ya, jangan keterlaluan atau berlebihan tidur. Jangan juga berkurangan tidur, supaya badan kita dapat hak yang sepatutnya didapat. Tuan-tuan dan puan-puan, jom kita elakkan, jauhi 5 perkara ini, perkara yang boleh merosakkan hati kita. Sebab hati adalah raja. Bila hati rosak, anggota badan juga boleh rosak. Malas beribadah, ya, malas nak buat sesuatu kebaikan, ada tendensi, kecenderungan nak buat perkara yang Allah suruh tinggalkan. Maka berhati-hati tuan-tuan dan puan-puan, jom kita jauhi 5 perkara ini, perkara yang boleh merosakkan hati. Kalau ada salah satu ataupun kesemua mungkin daripada perkara-perkara ni dalam hidup kita hari ni, jom kita berubah segera. Tinggalkan terlalu banyak bergaul, tinggalkan terlalu banyak makan, tinggalkan terlalu banyak tidur, tinggalkan juga interaksi pergaulan yang berlebihan, dan tinggalkan angan-angan yang sentiasa panjang tu.
Ya, sebab takut-takut kita asyik terbeban untuk follow, untuk fulfill, untuk achieve angan-angan tu menyebabkan kita melalaikan akhirat kita. Wallahu a'lam bissawab. Saya kira itu sahaja untuk hari ini tuan-tuan dan puan. Terima kasih banyak pada semua yang join pada hari ini. Alhamdulillah, semoga ada manfaat daripada perbincangan kita pada pagi ini, lebih kurang 30-40 minit. Tuan-tuan dan puan, jom kita hari ni hari Jumaat kan, jom kita kita bantu Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan ini untuk sumbangan akhirat kita, saham akhirat kita, tertulis di bahagian komen. InsyaAllah semoga kita sama-sama mengumpul saham akhirat kita, insyaAllah. Jom kita tutup tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih banyak yang berkumpul hari ni. Banyakkan hari ni hari Jumaat, banyakkan istighfar, banyakkan selawat, banyakkan Al-Quran, bacaan Al-Quran. Jangan lupa baca Al-Kahfi, banyakkan sedekah. Ya, dan salah satu sedekah boleh kita sumbangkan atau salurkan ke Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan. Barakallahu fikum. Jom kita tutup dengan kafaratul majlis dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jumpa lagi tuan-tuan dan puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.